KPM. Seronoknya. Tak sabar nak habis sekolah nanti. Nanti dah habis sekolah, boleh minta kerja, boleh kerja. Setiap bulan dapat duit, dapat gaji. Seronok. Nak jadi doktor lah. Sebab Mira ambil sains. Tapi macam nak jadi penyanyi, jadi pelakon, terkenal satu Malaysia. Itu pun seronok juga tu. Penyanyi, pelakon, doktor, cikgu. Apa lagi yang sesuai untuk Mira agak-agak Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton kaunseling di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana hari ini topik yang akan sama-sama kita dengarkan daripada guru kaunseling kita yang sangat berpengalaman, iaitu topiknya ialah kejaya ideal versus kejaya impian. Sebuah topik yang sangat dekat di jiwa saya dan saya yakin di jiwa adik-adik juga. Baiklah, bersama dengan kita guru kaunseling kita iaitu Cikgu Emilia binti Man. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cikgu ke kaunseling pada hari ini. Terima kasih Mira. Sama-sama Cikgu nak kongsikan banyak perkara ni bila kita sentuh tentang kejaya ni kan Cikgu. Tadi saya pun dah pening dah. Nak jadi pendidik ke, nak jadi doktor ke, nak jadi apa ke kan. Banyak sangat kejaya yang bermain di minda saya ni. Dan bila kita bercakap, kita sentuh tentang kejaya ideal versus kejaya impian ataupun kejaya idaman ni Cikgu, apa yang Cikgu boleh kongsikan? Tadi Mira nak jadi ni kan? Penyanyi. Saya pun tak tahu artis mana ni. Tapi inilah idaman segala-galanya ya. Nak jadi seperfect, sesempurna orang ini. Tapi bukan itu yang saya nak cerita ya. Saya nak cerita perkara yang paling-paling kita nak lihat adalah skop. Apakah yang dinamakan kejaya idaman dan kejaya yang ideal. Selalunya kita kalau idam mesti yang seronok-seronok. Betul. Ya Mira, nak yang cantik-cantik, nak yang menarik-narik. Tetapi ideal, kata ideal bergantung kepada bagaimana anda mengukur diri anda dulu. Personality, dan saya akan kupas sedikit demi sedikit apabila kejaya yang menjadi fokus kepada anak-anak kita sekarang adalah kejaya idaman. Macam Mira kata tadi, saya budak sains, saya nak jadi doktor. Jadi saya nak jadi artis ke? Jadi kekeliruan itu sebenarnya kadang-kadang mengganggu strategi anda untuk belajar, sebab anda tak dapat nak mengarahkan hala tunjuk anda selepas ini. Jadi sebab itu penting topik hari ini apabila kita membicarakan tentang kejaya idaman. Selalu orang nak bekerja ni, orang nak membayangkan, saya pun dulu nak membayangkan kejaya idaman saya mesti masa dia fleksibel. Suka hati je nak pergi, ya, tak nak pukul 8, tak nak office hour, okey. Kemudian mesti gaji yang lumayan, duit penting kan. Itu yang dikatakan idaman. Kalau start nak kerja tu mesti 4-5 ribu dah. Itu bayangannya. Okey. Kemudian idaman pula mesti boleh explore dia punya kreativiti. Tak terlalu protokol. Itu adalah kejaya idaman. Tetapi versus dengan kejaya ideal adalah kena terima hakikat. Adakah itu yang didimankan, yang ditawarkan oleh pekerjaan tersebut? Adakah itu bidang yang dapat menjadikan anda boleh bekerja dalam ideal dan dalam idaman? Sebenarnya boleh digabungkan. Nanti saya akan kongsikan bagaimana anda gabungkan dua elemen ini. InsyaAllah. Baik, kalau kita sentuh tentang kejaya ni kan Cikgu, menurut saya Menara Gading ataupun universiti lah adalah sebuah institusi yang sangat terbaik, terutama sekali untuk murid melakarkan di manakah kejaya mereka di masa hadapan nanti kan Cikgu. Tapi pada pandangan Cikgu pula, bagaimana Cikgu membuat penilaian tentang sesebuah kejaya yang terbaik untuk murid ni Cikgu? Baik Mira. Okey, tadi saya suka ni. Saya suka prop saya ni. Ini yang tadi saya tak nak cerita yang ni lah. Nanti apa ni cikgu ni handsome-nya ya. Tak nak kita cerita tentang ini. Alright. Okey, bagi pihak kami, guru kaunseling dan guru-guru,
kita melihat aspek ujian minat kerjaya. Dinamakan inventory minat kerjaya yang akan dilakukan oleh murid tingkatan 4 dan selepas SPM pun boleh dilakukan untuk menilai. Satu, kita menilai bagaimana kecerdasan mereka, intelligent factor mereka boleh juga mempengaruhi kerjaya yang mereka pilih. Okey, saya suka macam ni sebab saya suka dapatkan gambaran. Bila datang je anak-anak murid, saya mesti ceritakan, okey, ini adalah kerjaya Holland yang dilakukan oleh Dr. Holland dan ditafsirkan oleh Profesor Dr. Siddiq Noah, sangat terkenal. Okey, ujian ini yang memberikan kami penilaian dan memberikan bimbingan kepada murid. Okey, kebanyakan aliran sains, saya tidak katakan sahih, tetapi kebanyakan murid aliran sains apabila melakukan ujian minat kerjaya, dia akan berada di beberapa elemen ini. Okey, let me try to test ya. Okey, kalau bidang-bidang sains ataupun dikenali sebagai STEM, ya, Science, Technology, Engineering dan Mathematics, murid ini mesti ada I. Rizak yang pertamanya adalah investigation. Personality dia mesti suka analisis, membuat taksiran, membuat kajian, membuat justifikasi dan pembuktian. I dia mesti tinggi sayang. Jadi kalau nanti buat test anak-anak, cikgu I dah dapat dah. Dia ada 3 gabungan. Kemudian realistic. I ni adalah pekerjaan yang suka bekerja dalam bidang penyiasatan, investigation. Begitu juga dengan realistic. Realistic ni orang-orang yang suka bekerja dengan alatan, barang-barang, mesin-mesin, ya, buat kajian-kajian eksperimen. Tu gabungan yang cantik. Dia tak berapa sangat dengan orang-orang ni. Jadi berbeza. Orang realistic dia banyak kepada otak kiri. Dan kalau macam bidang sains kesihatan, adalah social sikit. Kalau dia doktor tak ada social, nak cakap dengan siapa, tak ada pesakit kan. Jadi S-nya kena tinggi juga. Okey, tapi yang paling cantiknya adalah gabungan I dan R. Okey, iaitu realistic dan juga investigative. Okey, saya cerita pula tentang orang-orang bidang kemanusiaan, macam Mira sekarang jadi pengacara, macam Abah kamera kan. Semua adalah bidang dalam bidang kemanusiaan, bidang imajinasi yang digunakan untuk menghasilkan dunia kreatif. Jadi kategori-kategori bidang ni mesti bidang sains, social, S yang tinggi, artistik, A. Saya nak tunjuk ni, artistik. Menggunakan otak kanan, imaginary yang tinggi, sangat kreatif, berinovasi, suka seni-seni. Bukan saja seni ni menyanyi ke, tidak. Seni ni merangkumi interior designer, prop-prop yang cantik dihasilkan, ini pun bidang ini. Dan apabila artistik digabungkan dengan enterprising, terhasillah golongan-golongan yang suka membuat perniagaan. Dia pandai marketing, dia pandai interact, dia pandai manipulate. Dan kebanyakan personality ni orang jarang perasan bahawa saya rupanya orang artistik, saya tak perlu enterprising. No, kadang-kadang artistik ni seni dia tu untuk dia dan seni dia tu untuk orang ramai. Boleh buat bisnes. Itu yang menjadikan gabungan pemilihan kerjaya yang sangat terbaik. Dan saya tak nak tinggalkan konvensional. Konvensional ni kalau budak-budak account, dia akan tanya, cikgu, saya ni budak apa ya? Dia kategori macam tu. Bukan budak, kami aliran family konvensional. Kalau K kamu tinggi dalam ujian yang saya buat, bermakna kamu ni suka kepada data. Kalau kita ada bisnes, tak semestinya kita suka duit. Kita tak suka number. Number is different lah. Tapi number ni orang-orang konvensional, dia mesti ada ketelusan, ketelitian, rigid. So nak jadi accountant, bisnes ke apa ke, semua gabungan C, E dan juga S. Ada gabungan Mira. Kalau saya nak interpret, ceritanya panjang. Tetapi kalau Rizak ini, anda suitkan penilaian anda insya-Allah tepat dan anda tidak akan terarah ke bidang lain. Jadi waktu bila dekat tempat ni, orang kata, okey, aliran apa cikgu? Aliran STEM. Kenapa saya tak layak? Okey, kerana ini. Saya sangat menjurus kepada Rizak. Dan satu lagi adalah ujian track personality. Itu ujian yang berbeza pula dengan ujian yang dan digabungkan dengan INQ. Baik, itu tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemen yang cikgu telah kongsikan tadi kepada murid-murid di rumah. Selepas ini cikgu akan kongsikan pula bagaimana kita nak tahu ciri-ciri sebuah kejayaan itu, sama ada kejayaan ideal ataupun satu kejayaan yang idaman untuk kita. Jadi kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana.
lagi kita dalam kaunseling Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga guru kaunseling kita iaitu Cikgu Emilia, di mana hari ini topik kita merupakan kejaya ideal versus kejaya idaman. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu telah kongsikan tentang sebuah orang kata research lah, penyelidikan iaitu ujian kejaya Holland yang diberi namanya Cikgu. Dan bertitik tolak daripada itu kan Cikgu, apa yang Cikgu boleh kongsikan pula bagaimana sebuah kejaya itu boleh dikatakan sebuah kejaya yang mempunyai ciri-ciri yang bagus untuk murid memilih. Baik. Okey Mira, sebentar tadi tu bukan penyelidikan, dia satu ujian ringkas lah di peringkat sekolah, yang mana apabila mereka tamat je PT3, kebetulan sekarang ni ditangguhkan kan PT3, jadi kami menilai dari aspek penilaian berasaskan sekolah, berasaskan bilik darjah dan juga penilaian PPSI ni, psikometrik ni, yang mana penilaian kita bukan berdasarkan kepada kita lihat sahaja keinginan murid itu tanpa kita bimbing. Kalau ikutkan saya kan, nak cerita kat semua, daripada kecil teringin nak jadi pramugari. Wow, tarik back contoh Cikgu. Tapi itu idaman. Kerana apa? Mungkin dari segi pemerhatian saya, kebetulan saudara mara saya bekerja di tempat yang menarik kan, cantik, pakai cantik kan. Tetapi adakah ideal dengan saya, dengan bidang yang saya terokai, dengan subjek yang saya ambil di sekolah, dengan apa yang saya pelajari dekat universiti? Kena tak kena, suit tak suit? Sebenarnya untuk tafsiran itu murid kurang faham. Murid kata, oh cikgu tak benarkan kami masuk ini, sedangkan kami minat. Minat sangat penting sayang. Tetapi yang kita perlu analisis dan tafsirkan adalah akademik juga. Akademik, ya, bagaimana kita punya. Saya suka sentuh tentang personality. Contohnya macam katakanlah saya dulu mengidamkan jadi pramugari. Tetapi kelayakan tidak ada, tak ada peluang. Dan kemudian saya ni sebenarnya takut naik kapal terbang. Oh, takut gayat lah. Gayat. Jadi claustrophobic. Satu lagi, bagaimana saya boleh katakan saya ini ideal untuk mendekati ataupun merokai kejayaan sebegitu? Tak relevan, nampak tak kongruent, tak kena dengan apa yang kita tafsirkan dalam mimpi-mimpi kita kan. Okey, jadi disebabkan itu ilmu pengetahuan sangat penting. Okey, ciri-ciri yang ideal adalah anda semua gali dulu. Okey, jika nak jadi macam Mira, pengacara yang cantik manis, Allah. tetapi tak nak bercakap, gugup, ya, stage fright, anda selalu berdebar-debar, panik. Bagaimana kita nak berinteraksi hadapan kamera dengan orang ramai jika kita punya interpersonal pun tak begitu solid, tak cantik. Tak cantik ni bukan tak cantik rupa, tidak macam tidak ada full package. Jadi itu dikatakan hanya idaman sahaja, tetapi idealistiknya tidak capai apa yang diingini oleh bidang kejayaan tersebut. Begitu juga ciri yang seterusnya adalah anda tahu di mana anda. Ya, kita tidak membuat pelbagai persepsi dan judgement, tapi kita sendiri tahu kedudukan kita, kelayakan kita, ya, bidang yang kita terokai ini. Kalau jika sains, ya, jika bidang-bidang sains ni dia perlukan orang kata pemikiran yang sangat analytics, pemikiran dia sangat-sangat sharp. Dia tak boleh kona sana, kona sini, orang Kedah kata. Tapi kalau orang creative thinking, dia boleh, dia explore. Sebab tu masa saya dekat universiti, saya rumit dengan orang art and design. Saya pelik. Saya bidang admin and law. Jadi saya pelik. Dia orang balik, dia orang bawa dia punya case dia, and then tengah-tengah malam termenung buat lukisan. Tengah-tengah esok hasilkan one project. Tapi mereka tidak stres kerana mereka minat. Kalau saya akan stres. Saya tidak akan seronok dalam dunia itu. Kalau diorang duduk dunia saya, mungkin diorang mengalami kemurungan yang melampau. Ya, sebab itu personality itu sangat penting. Dan seterusnya adalah kewangan. Kewangan penting sangat Mira. Ada orang kata, cikgu, saya nak pergi SPM pasal STPM kerana saya tak mampu. Saya nak buat diploma, saya tak mampu. Betul. Ya, ada orang kata saya nak pergi ke A-level, saya nak luar negara, saya minat nak keluar negara, saya pandai, saya dapat straight A, tapi saya tidak mampu. Kewangan terhad. Walaupun pelbagai sumber, ya, kita dapat, tapi sebenarnya kewangan pun sangat penting. Ya, ada kalanya saya kesian juga kepada anak-anak murid yang tak mampu, tetapi ingatlah sayang, kalau kamu berusaha, insya-Allah rezeki itu Allah akan berikan. Tapi dengan usaha itu saja. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah kamu perlu faham bahawa kamu tahu potensi kamu dan adakah pekerjaan itu memberi kepuasan. Puas ke tidak?
enjoy ke tidak. Jika sebaliknya, saya rasa tidak berbaloi untuk anda nak explore kejayaan sebegitu. Ya, kan? Kalau boleh kita ni kita lakukan kerja tu apa yang betul-betul dekat dengan jiwa kita, kan cikgu. Jadi daripada apa yang cikgu kongsikan tadi, saya kira yang paling penting sekali murid kena gali dulu potensi yang ada dalam diri. Keluarkan apa, ada bakat apa, congkelkan potensi yang ada dalam diri anda. Dan yang paling penting sekali, murid pun perlu menetapkan matlamat mereka lah cikgu, kan, supaya mereka pun jelas dengan kejayaan yang mereka ingini, supaya tidak menjadi ibarat layang-layang yang terputus talinya. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu, kerana selepas ini cikgu Emilia akan kongsikan lebih banyak lagi tentang kejayaan ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Kaunseling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Cikgu Emilia. Cikgu, kalau kita tahu kan cikgu, kita faham sangat sistem pendidikan di Malaysia ini, kalau murid di sekolah rendah mereka menghabiskan selama 6 tahun, di sekolah menengah habiskan selama 5 tahun kan cikgu, dan apabila mereka berada di sekolah sudah lazim ditanya oleh guru mereka apa kejayaan yang mereka nak jadi lepas habis sekolah nanti. Jadi cikgu boleh tak kongsikan sedikit hala tuju murid-murid selepas mereka habis menduduki SPM? Baik, kalau nak cerita tentang hala tuju ni panjang. Sangat panjang. Sampai ketua lah hala tuju kita ni masih lagi tidak ada pengsudahannya. Tetapi apa yang saya nak ringkaskan kat sini, dia sistem pendidikan kita ni sebenarnya simple. Selepas habis SPM, anda semua akan ada 6 kategori. 6 ke 7? Sekejap saya kira. Okay, sama ada anda berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat STPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, dan kemudian anda akan melanjutkan ke matrikulasi yang sangat popular, dan kemudian peringkat A-level dan foundation, asasi lah dalam bahasa mudahnya. 3 elemen ini pun berbeza-beza, dan juga diploma. Diploma tempohnya agak panjang dan dia lebih kepada murid-murid yang lebih hands on lah, yang nak pergi ke dunia universiti lebih cepat. Dan satu lagi adalah sijil. 6 lah. 6 peringkat sijil. Itu di bawah latihan kemahiran. Jadi sijil pun ada 3-4 peringkat. Itu sangat-sangat spesifik. Anda boleh layari di KPT lah ya. Di laman web KPT lebih mudah. Tetapi hala tuju yang utama adalah anda sudah ada target. Bila dah ada matlamat, contohnya kalau dah betul-betul berminat dalam bidang sains, jadi bidang-bidang sains ini sangat-sangat analytical, sangat mudah, dan anda boleh pergi ke STPM, asasi, even kamu boleh ke matrikulasi. Sebab matrikulasi pula 1 tahun itu anda hanya belajar upgrade apa yang belajar di tingkatan 5 akan upgrade. Begitu juga di tingkatan 6. Apa sahaja yang kamu akan belajar akan dinaik pulih lah, dinaikkan semula. Contoh macam kita darjah 6 kita belajar pencernaan. Okey, tingkatan 1, tingkatan 2 kita akan belajar pula tentang hubungan, interaksi, sains ya. Jadi bidang-bidang yang sekarang ini sangat popular iaitu bidang STEM. STEM pula dia ada dalam subjek sains rumah tangga, sains sukan, sains kesihatan, sains tulis. Nampak? Dalam bidang sains pun sangat banyak. Ya, begitu juga dalam bidang konvensional, account, business, marketing, social affair, banyak sangat. Jadi nak cerita satu persatu tu sangat-sangat banyak, tetapi anda semua perlu maklum selepas sahaja menduduki CJ Pelajaran Malaysia, cubalah anda dapat teroka, kerana saya suka mengambil kata-kata pengarah eksekutif Pusat Kejayaan University Villanova. Wah, sedap universiti dia. Villanova, siapa dia? Kevin Crabb kata, penerokaan adalah kunci utama. Anda mula starting kejayaan apa yang sesuai untuk anda ya. Sebab tu teroka, tambah pengetahuan, carikan bimbingan. Cuma saya nak pesan jugalah, awal dah pesan ya, bukan pesan. Strategi anda perlu mantap. Strategi anda perlu jelas, kerana di Malaysia
Tidak ada lagi saya dengar budak SPM terus lepas ni lompat dapat PhD. Tak ada. Prosesnya adalah berperingkat. Trust the process lah. Yes, gitu, yes, betul. Baik, itu bagi hala tuju selepas habis SPM. Dan sebenarnya pun cikgu, sebagai pengalaman saya di masa yang lepas pun, selepas saya habis SPM pun, kita pun pergi juga dengan taklimat-taklimat. Mungkin ada universiti-universiti awam yang buka taklimat untuk bagi penerangan kepada murid, bagi kursus apa yang sesuai untuk mereka ambil, kan cikgu? Terutama sekali bila mereka sudah melangkahkan kaki mereka di Menara Gading. Baik cikgu, satu lagi soalan yang saya nak tanya kepada cikgu. Mengapa cikgu pemilihan Kejaya ini orang kata crucial part lah, penting kepada murid-murid? Penting. Kenapa penting tu? Kenapa penting cikgu? sebab kita nampak sekarang ini apabila mereka ini tidak dapat gambaran kejayaan sebenar dan tidak ada minat, tidak ada kesungguhan. Sayang kerana potensi mereka tidak dikembangkan dan akhirnya mereka patah semangat. Kerja 5 tahun tukar, kerja 10 tahun tukar, and then lepas tu mengalami tekanan emosi. Kemudian apabila jatuhnya sesebuah kejayaan, mereka tak boleh bangun. Mereka tidak ada hala tuju lagi. Mereka dah kata okey, habis final decision. Tak dapat kerja ni, tak ada option kedua, tak ada option ketiga. Sangat mengecewakan. Gagalkan diri sebelum anda perlu gagal. Sebenarnya apabila anda fahamnya, bila anda memilih kejayaan yang tepatnya, minat anda, pengetahuan anda, akademik anda, keseronokan anda sangat-sangat dapat menyumbang kepada negara sebenarnya. Ya, bayangkan Mira, umur 18, 19 dah start mula kerja, 20, contohnya 24, minta maaf 24 tahun. 18 pun dah ada bekerja, nak bekerja kilang. Ya, it's okay. Saya ada jumpa seorang murid yang bekerja umur 19 kerana faktor kewangan. Ini kisah benar. Apabila ibu bapa meletakkan dia harapan yang tinggi untuk bekerja, bukan belajar, tapi dia redha, dia gembira. Apa yang saya bantu adalah saya nampak potensi dia, saya kata why not you pergi kepada bidang vocational. Okey, bidang vocational. Cikgu, saya tak pandai ini. It's okay. Buat sijil 1. Buat pra-sijil. Cikgu, boleh ke? Boleh. Pra-sijil ni akan fokuskan kepada bidang itu. Kamu minat apa? Saya minat culinary. Saya dah imagine saya nak jadi manager besar fast food. Saya kata, nak buka bisnes tak? Buka bisnes. Saya generate mimpi-mimpi indah dia supaya dia berfikir secara ideal. Kita guide dia. Dan akhirnya murid ini dengan bangganya saya katakan mungkin dia tahu siapakah dia dan dia merupakan salah seorang tim management tertinggi di salah satu fast food di Singapura. Ya, yang jelas bila pemilihan kejayaan ini akademik mungkin membantu, mungkin sangat penting, tetapi ibu bapa, adik-adik ingatlah bila ada minat, kesungguhan, kegembiraan, penat hilang. Berjam-jam pun kamu bekerja macam ni je, kita tak hilang. Seronok. Betul. Bila seronok itu, auranya positif. Bila pemikiran, aura, tenaga kita positif, kita menyumbang semula kepada masyarakat. Sangat indah. Circle tu sangat positif. Ya. Ia bukan bagaimana ia bermula, cikgu. Permulaan itu bukan, tapi bagaimana dia mencorakkan apabila berada di pertengahan dan sampai ke akhirnya, bagaimana dia mencorakkan kejayaan pilihan dalam hidup dia. Baik cikgu, sedikit kesimpulan cikgu boleh kongsikan kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Sebenarnya anak-anak, ibu bapa dan semua masyarakat di luar sana, apa yang ingin saya sampaikan dan dibantu oleh Mira juga tentang isu kejayaan ini sangat-sangat relevan sekarang. Apabila COVID kita hadapi dengan COVID, ramai orang dah nak tukar profession. Bila tengok kejayaan-kejayaan yang gah sebelum ini, kecundang, drop, mereka nak tukar. Oh, tak boleh. Oh, nanti jadi macam ni. So, siapakah kita untuk melawan takdir? Siapakah kita untuk menilai masa depan seseorang anak itu bergantung kepada penilaian kita? Kita orang dewasa, kita yang mampu memberi bimbingan. Dan anak-anak juga perlu faham bahawa apa yang saya sampaikan ini adalah keperluan. Kadang-kadang kita lebih bergantung kepada kehendak. Oh, kawan saya ramai jadi doktor. Saya nak jadi doktor. Okey, apakah ciri-ciri seorang doktor? Doktor mesti pandai. Doktor mesti kerja lebih masa. Doktor mesti tak cukup tidur. Oh, itu salah. Tak, sebenarnya sangat salah. Betul. Ya, betul tak? Ya, okey, saya nak jadi engineer. Baik.
anak jadi engineer. Boleh. Bagaimana dengan pelajaran-pelajaran? Boleh tak teliti ni? Boleh tak nak bekerja dengan mesin 4-5 jam ni? Ya. Oh, cikgu tak boleh, nanti saya pening. Meletup mesin tu nak. Meletuplah kalau kamu tak begitu teliti. Ya. Macam saya pun, Mira, saya orang yang tidak suka pada protokol. Saya bukan orang yang rigid. Berbanding-banding orang yang rigid, telitilah ketelitian. Sebab tu personality saya orang yang santai, lay back. Tapi dalam masa sama bila kita bekerja, bila kita minat, kita akur dengan keperluan kerjaya itu. Itu yang menjadikan saya nak menyampaikan kepada anda semua, pemilihan kerjaya sebenarnya bergantung juga kepada diri anda. Ya, bila anda dapat bidang yang sesuai, tiba-tiba 10-15 tahun lagi dah tak enjoy, nak tukar. Sayang. Buatlah pilihan sebaiknya. Mintalah sokongan dan juga bantuan daripada rakan. Jumpalah kami, guru-guru dengan kaunseling di sekolah, dan kami akan hidangkan segala Akan maklumat. bantulah. Yes. Okay. Yang paling penting sekali, tepuk dada, tanyalah selera, tanya diri sendiri kan. Dan yang penting juga, macam kata pepatah Arab ni, manjadah wajadah. Siapa berusaha, dia berjaya. Sentiasa ada jalan untuk mereka yang berusaha. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada adik-adik dan murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Didik TV KPM